Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah kita sambung tadabbur surah daripada surah Juzuk Amma. InsyaAllah untuk kali ini saya akan berkongsi tentang kandungan-kandungan surah daripada surah Al-Insyirah. Okey, insyaAllah tuan-tuan, surah Al-Insyirah ni adalah surah ke-94 daripada susunan Mushaf Al-Quran yang ada sekarang ni lah, insyaAllah. InsyaAllah kita mula. Surah Al-Insyirah ni, nama kita masuk pada nama surah tu sendiri. Surah ni dinamakan Al-Insyirah kerana surah ni dimulakan dengan satu pertanyaan. Ya Allah Ta'ala ajukan kepada Nabi tentang kelapangan dada Nabi, rasa lapangnya Nabi. Jadi hati Nabi ni, hati baginda ni, seperti yang kita maklum, hati Nabi ni sentiasa diterangi dengan hidayah, iman dan hikmah. Okey. Sini kita tengok pada tema surah ni. Surah ni dia adalah satu surah sebagai penghibur hati kepada Nabi SAW dan juga pada orang Islam, khususnya pada awal permulaan dakwah di Mekah. Waktu tu memang ditekan dengan musyrikin Mekah, semua tekan kan. So sebagai penghibur, Nabi Muhammad dengan umat Islam ketika tu tak ada benda lain yang boleh menenangkan mereka, bagi relax, bagi terus tak berputus asa, tabah dengan kehidupan, ujian yang dihadapi. So Allah Ta'ala turunkan surah ni salah satu penghibur hati, penenang hati untuk Nabi Muhammad dan orang Islam waktu tu lah. Okey, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada Nabi SAW setelah kesukaran adanya kemudahan. Disebabkan itulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan amal kebaikan dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Okey, kita tengok pada kandungan surah. Kita boleh bahagikan 4 poin utama lah dalam kandungan surah ni. Yang pertama, surah ni dia menjelaskan 3 nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Iaitu pertama, melapangkan dada dengan hikmah, ilmu dan iman. Kedua, Allah Ta'ala membersihkan dada Nabi Muhammad SAW ni daripada dosa dan noda. Lepas tu Allah Ta'ala mengangkat kedudukan serta status Nabi ni sama ada di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, Allah Ta'ala menjanjikan kepada baginda untuk menyenangkan perkara yang susah, menyelesaikan kerumitan, nak hapuskan ujian yang berat, serta memberikan kabar gembira kepadanya dengan hampirnya kemenangan baginda terhadap pihak musuh. Yang ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya sentiasa beribadat dan meluangkan waktu untuk menyampaikan risalah, serta selesai menunaikan tanggungjawab yang lain sebagai tanda kesyukuran pada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang dikurniakan. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam dekat Nabi Muhammad, secara khususnya dan secara umumnya pada kita. Allah Ta'ala dia nak balasan dia adalah supaya kita ni sentiasa beribadat, tunduk pada perintahnya dan juga sampai ke Islam sendiri. Okey, yang keempat, setelah selesai melaksanakan semua perkara tersebut, Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya bertawakal hanya kepada Allah dan memohon sesuatu darinya. Berusaha betul adanya tawakal dan berdoa. Itu insya-Allah cukup package lah.
Okey, kita masuk pada ayat pertama, insya-Allah. Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama ni dimulai dengan satu pertanyaan. Dia nak macam nak sentap, macam nak sentuh balik hati Nabi Muhammad secara khusus dan umat Islam secara khusus ni. Allah Ta'ala ni dia tahu macam hey, dengarlah. Macam tu lah. Alam, bukankah kami telah melapangkan, nasrah, kami telah lapang. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala telah melapangkan laka, bagimu, dadamu. Okay. Sadrak, dadamu. Okay, kita lihat tafsir dari ulama, mana Ibnu Katsir, kita tahu Ibnu Katsir, ulasan beliau, ini kami telah menerangi dadamu, iaitu dengan cahaya kami, cahaya Islam tu, dan kami jadikan dadamu lapang, lebar dan luas, tak ada rasa sempit. Nak sebarkan Islam ni, dia tak boleh rasa sempit, dia kena rasa dada ni terbuka, fikiran terbuka, tak ada rasa stres. Okey, kita lihat pada Fizilal pula, Syed Qutb, komentar beliau pada ayat-ayat ini menyarankan bahawa jiwa Rasulullah SAW sedang mengalami kesusahan waktu tu, waktu zaman awal dakwah tu memang rasa sulit, rasa susah dalam usaha menyebarkan dakwah yang ditugaskan kepadanya dan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan di jalan dakwah. Kemudian berlakulah munajat yang manis dan bisikan yang mesra, yakni ni Allah Ta'ala datang ke ayat ni, bukankah kami telah bukakan dadamu untuk ikut tugas dakwah dan kami berikan kemudahan kepadamu untuk maksudnya. Kan Nabi rasa sempit, tapi Allah Ta'ala beritahu kat Nabi, jangan risau, insya-Allah akan ada kemudahan. Kita lihat seterusnya Dr. Wahbah Zaili, komentar beliau, ulasan beliau adalah pada ayat ni sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima tugas kenabian dan juga mendanggung bebanan dan menghafal wahyu. Yang kedua, kita sambung. Allah Ta'ala berfirman, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na, dan kami telah meringankan. Maksud Allah Ta'ala telah meringankan, Allah Ta'ala angkat anka, daripada kamu, wahai Muhammad secara khususnya, ataupun pada kita Nabi, umat Islam, wizrak, bebanan kamu. Okay, kita tengok tafsir para ulama menerangkan ayat ni macam mana. Kalau kita lihat pada Ibnu Katsir, ulasannya, yang ni Allah telah memberi pengampunan kepadamu dosa yang lepas dan akan datang. Ini khusus pada Nabi sendiri, Nabi maksum Nabi Muhammad SAW, dosanya yang lepas dan juga yang akan datang dihapuskan terus. So Nabi Muhammad tak pening lah nak fikir benda tu, contohnya terbuat something yang silap ke apa ke, ataupun mungkin benda tu satu dosa. Jadi Allah Ta'ala nak lapangkan fikiran Nabi. Allah Ta'ala beritahu dosa semua tu dah terhapus. Kita lihat dalam Fizilal pula, Syed Qutb, komentar beliau, ulasan beliau, yakni kami telah ringankan beban dakwahmu. Mungkin rasa sempit apa semua sebab kehidupan. Ringankan beban dakwahmu yang amat berat itu dengan melapangkan hatimu dan dengan beri taufik. Taufik ni petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalau kita buat dakwah ni ataupun sampaikan, sebarkan Islam, kalau tak ada taufik ni, kita akan rasa sempit. Dengan beri taufik kemudahan kepadamu untuk melaksanakan tugas dakwah. Okay. Okay, kalau kita boleh relate dengan
kehidupan kita, mungkin kadang kehidupan kita ni rasa sempit. Tapi kalau kita mengharap dengan Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi petunjuk, bagi taufik dan juga insyaAllah kemudahan. Bila dia mudah, kita yakin Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita yakin yang Allah Ta'ala ni hati kita dan insyaAllah akan tolong kita. Kita sambung ayat yang ketiga. Ayat ketiga ni sambungan daripada ayat yang kedua tadi. Okay. Allazi anqadha zahrak. Okay. Allazi, yang ni dia macam dia isim mausul, dia kata hubung lah senang cerita. Anqadha, memberati zahrak, belakangmu. Dia macam satu sambungan untuk wizrak ni. Wizrak ni Allah Ta'ala terangkan lagi pada ayat ketiga ni, yang menyebabkan Nabi Muhammad ataupun umat Islam ni rasa beban, berat. Okay, kita lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsiran beliau, yakni bebannya telah memberatkan kamu. Fizilah pula, tidakkah engkau dapati semua itu ketika menanggung beban yang telah memberatkan belakangmu? Tidakkah kini engkau dapati beban itu telah menjadi ringan setelah kami lapangkan dadamu? Mungkin kita terasa beban dengan kehidupan kita, ataupun kita sebarkan dakwah ni, sebarkan Islam, kita rasa macam sempit, ataupun orang tak nak terima cakap kita. Tapi Allah Ta'ala nak tolong kita macam cara lah, supaya kita, hidup kita ni rasa ringan, fikiran kita rasa terbuka, so mudah untuk teruskan kerja usaha-usaha dakwah lah. Okay, kita lihat tafsir Munir. Tafsir Munir ni dia terus tafsir untuk dua ayat tu lah. Allah telah tanggalkan apa yang pada tanggapan kamu sebagai keladak dosa dan noda yang membani dan menyusahkan hatimu, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah itu, berupa perbuatanmu yang melahi apa yang lebih utama. Macam saya cakap tadi lah, so Allah Ta'ala dah ringankan dada, tak rasa sempit, tak rasa sesak dada ni, fikiran pun tak pening, tak rasa stres. Jadi Allah Ta'ala nak orang yang menyampaikan dakwah ni, ataupun orang Islam ni sendiri, rasa ringan, mudah untuk hadapi kehidupan harian, kehidupan dakwah tu sendiri. Okey, ayat yang keempat. Seterusnya ayat keempat, ni khusus pada Nabi lah. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami, wa rafa'na, dan kami tinggikan, laka, bagimu, zikrak, sebutan namamu. Mungkin kita lihat ayat ni macam khusus pada Nabi. Tapi kalau kita orang Islam ni sedar yang kita ni adalah pewaris Nabi sendiri, tanggungjawab kita menyampaikan Islam sendiri, insya-Allah Allah Ta'ala, seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang keempat ni, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Dan kita ni, nama kita sentiasa disebut, tak kisahlah sama di dunia ataupun di akhirat dia lah. Okay, kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Komentar beliau, Allah meninggikan sebutan beliau di dunia dan di akhirat. Tidak ada seorang khatib, orang yang mengucap syahadah dan juga orang yang mengerjakan solat melainkan menyebut kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Ibnu Katsir ceritakan kedudukan Nabi itu sendiri. Senang cerita, Allah Ta'ala cakap, jangan risaulah, wahai Muhammad, kedudukan ni memang tinggi. Khatib pun sebut dekat khutbah. Lepas tu orang Islam sebut syahadah. Dalam solat sini kita sebut syahadah tu, nama Nabi Muhammad tu diulang-ulang. Kita lihat Fizilal.
Yang ini kami angkat namamu di alam mala'u a'la, di alam dunia lah. Kami angkatkannya di bumi dan di seluruh alam warna, dan kerana itulah kami gandikan namamu dengan nama Allah setiap kali di bibir manusia menyebut la ilaha illallah. Selepas tu Muhammadur Rasulullah kan. Tak cukup je la ilaha illallah, kena sebut sekali Muhammad Rasulullah. Tidak ada lagi darjat setinggi dan sebelum itu. Itulah satu-satu darjat yang dicapai oleh Rasulullah SAW di antara seluruh alam. Tersibuna pula Allah sebut, Allah menjadikan nama baginda disanjung di dunia dan di akhirat sebagai Nabi dan pembawa risalah tahir. Darjat ni tak diterima. Nabi Muhammad SAW tak terima, melainkan Nabi Muhammad ni terima tabah yang dia ni adalah seorang Nabi dan pembawa risalah. Risalah apa? Risalah Allah Ta'ala lah. Jadi kita ni orang Islam, kalau kita sendiri bertanggungjawab sampai ke Islam ni, insya-Allah kita akan terima tempias je lah. Kalau bahasa mudahnya pun, kalau tak dapat, yalah kita tak adalah sampai level Nabi Muhammad. Tapi paling kurang kita jalankan sunnah Nabi. So bila kita sampai, kita amalkan sunnah Nabi ni, insya-Allah kita nak minta syafaat dekat akhirat nanti, insya-Allah mudahlah. So kita sambung pada ayat yang ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dia ulang-ulang ya. Okey. Maka sesungguhnya fa inna ma'a bersama al-usri kesulitan ada kemudahan, yusra. Ayat ke-6 ni ulang balik lah. So dia signifikan kat sini. Allah Ta'ala ulang sini, dia macam pengukuhan lah. Dia ulang balik, confirm lagi. Betul, insya-Allah. Setiap kesulitan tu ada je kemudahan. Okay, kita lihat ada beberapa riwayat dan kita terus sentuh pada tafsir. Diriwayatkan, ini ada satu kisah lah, oleh Ibnu Jarir daripada Hasan Basri, berkata, setelah diturunkan ayat itu, ayat yang ke-5 tadi, yang ke-6, Rasulullah SAW bersabda, waktu tu di fasa Mekah, umat Islam ditindas semua kan, Nabi Muhammad SAW ditindas. Maka Rasulullah SAW bersabda dekat para sahabat waktu tu, bergembiralah, absyiru, bergembiralah, telah datang kepadamu kesenangan. Satu kesesuaian tidak akan dapat mengalahkan dua kesenangan. Ini nanti kita sentuh lagi. Okay, kita lihat seterusnya Ibnu Katsir. Komentar beliau, kesulitan itu dalam bentuk tunggal, sedangkan kemudahan dalam bentuk nakirah tidak ada ketentuannya, sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, tadilah kita sebut ni. Okey, apa yang Ibnu Katsir nak cakap kat sini, dia ada relate sikit dengan tata bahasa Arab lah, grammar bahasa Arab kan. Okey, kalau kita lihat al-usri ni, dia makrifah, ada alif lam. So bila makrifah ni dia menyebut something yang khusus, benda yang tak banyak lah. Yusra, dia tak guna dalam bentuk makrifah, tapi dia menggunakan bentuk nakirah. Tanda dia sebab ada tanwin kat sini. So bila sebut nakirah ni, dia membawa maksud perkataan tu adalah kata umum. Nakirah tu umum. So ayat sini nak beritahu apa yang Ibnu Katsir cakap, kalau kita dapat satu-satu kesulitan, nanti Allah akan bagi lagi banyak kemudahan. Kita akan dapat kemudahan kat dunia dan juga kat akhirat. Syarat dia, kita hanya bersabar, bertabah dengan
kesulitan yang Allah Ta'ala bagi tu. Macam itulah mudah faham ni lah. Okay, kita lihat fi zilal, Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala terus berlemah lembut dengan Rasul kesayangannya yang terpilih itu dan terus menghiburkan dan menenangkan hatinya. Kesukaran dan kesusahan tidak sunyi dari kesenangan dan kemudahan yang menemanimu, dan kadang-kadang kesukaran itu menemani kesenangan bersamamu. Inilah satu hakikat yang diyakinkan, dan kerana itu ia disebut berulang-ulang kali. Tadi dia sebut ulang kali. Satu hakikat yang diyakinkan. Pengulangan ayat ini menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar berada dalam kesulitan dan kesukaran yang memerlukan kepada pengamatan dan peringatan ini. Tidak syak lagi bahawa urusan dakwah yang telah memberatkan penanggungan hati, menyebabkan hati Nabi Muhammad ini rasa berat. Sebegini rupa adalah satu urusan yang besar. Kita lihat tafsir Munir. Sekalipun kini baginda susah, namun sebenarnya baginda akan senang nanti. Allah Ta'ala nak sebut, mungkin waktu ni kau susah, tak apa, nanti aku janjikan yang waktu akan datang nanti insya-Allah akan senang. Kita lihat dekat sirah sini, waktu dekat Mekah tu keadaan ni memang susah, ditindas, harta dirampas, ada yang sahabat dibunuh. Nabi Muhammad nak semayang dekat Kaabah, depan Kaabah disembah dengan air, ada dijirus dengan perut unta, tai unta. Waktu Mekah tu memang susah. Tapi bila Rasulullah SAW bersabar sampai ke pasar Madinah, waktu tu dah mudah sikit kan. Adanya kaum Ansar yang tolong Muhajirin. Selepas saat kesempitan pasti datang saat kelapangan. Allah tegaskan lagi hal ini dalam fasa yang kedua, ayat yang kedua lah. Allah tegaskan lagi, di penegasan lah. Pengulangan tu membawa maksud penegasan. Okey, ayat yang ke-7. Faiza farauta fansab. Faiza, maka apabila farauta, kau telah selesai, kau telah berasa mudah, rasa tenang, fansab, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha, yang ini untuk mengerjakan amal soleh yang lain. Kita lihat tafsir dulu. Jika kamu telah selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya serta telah memutuskan semua jaringan, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadat serta melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati yang tulus serta niat kerana Allah. Tengok Fizilal pula, kemudian datang pula arah ilahi supaya ia mencari sebab-sebab yang boleh melahirkan kelapangan dan kesenangan hati, dan mencari sumber simpanan bekalan untuk menempuh perjalanan dakwah yang jauh dan sukar. Yakni, jika engkau telah selesai dari urusanmu dengan orang ramai dan dari urusan dunia dan kehidupan, maka hadapilah dengan seluruh hatimu kepada kegiatan yang wajar dilakukan dengan sungguh-sungguh, iaitu kegiatan beribadat, menumpukan hati kepada Allah dan bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Okey, kita lihat tafsir Munir pula. Jika anda selesai berdakwah, berjihad atau urusan dunia dan yang berkaitan dengannya, maka berusaha gigihlah untuk beribadat, berdoa dan memohon hajat dan restu dari Allah. Okey, kat sini Allah Ta'ala dia ingatkan balik, dia macam dia menunjukkan syarat macam mana nak dapat kemudahan tadi kan. Kita relate ayat yang sebelum ni. Nak dapat kemudahan tu, fansab, kenalah bersungguh-sungguh buat ibadat. Bila kita dah selesai dakwah ataupun ada urusan kerja, urusan dunia semua, sambil tu kita buat sebarkan Islam ni, jangan lupa jadikan amalan-amalan peribadi kita, baca Quran, solat malam, solat-solat sunat tu kena buat juga, dia sebagai satu bekalan. InsyaAllah dengan apa yang ibadat yang kita buat tu,
kemudahan taufik daripada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan bagilah. Wa ila rabbika farghab. Okey. Dan kepada Tuhanmu farghab, hendaklah engkau memohon apa yang kau gemar dan ingini. Kita lihat tafsiran Ibnu Katsir, tumpukan seluruh perhatian dan minat kepada Tuhanmu semata-mata dan kosongkan hatimu dari segala sesuatu termasuk urusan orang ramai yang engkau dakwahkan mereka, kerana engkau memerlukan bekalan perjalanan dan di sinilah engkau akan dapat bekalan itu. Di sini engkau akan menemui kesenangan dan kemudahan setiap kali engkau menempuh kesulitan dan kesukaran. Okey, kita lihat tafsir ini pula. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah, serahkan jiwa ragamu kepadanya, bermunajatlah kepadanya dengan penuh rasa khusyuk dan takut pada nerakanya di samping mengharap syurganya. Okey, kat sini Allah Ta'ala nak ajar kepada kita yang direlate dengan ayat sebelumnya. Fansab, kita beribadat, dan beribadat tu bersungguh-sungguh dan penuh fokus, dan pengharapan tu melalui doa, ibadat yang kita buat tu, kita pengharapan kita harap kepada Allah Ta'ala. Khusyuk tu dengan rasa kehadiran Allah Ta'ala. Bila buat ibadat tu, kita rasakan Allah Ta'ala ni melihat kita, menilai kita. Allah sedar yang Allah Ta'ala ni sedang lihat apa yang kita buat. Kita tolak ke tepi sekejap urusan dunia kita, urusan keluarga kita, urusan dakwah, orang nak bertanya pasal Islam apa semua, kita tolak tepi dulu. Kita fokus pada ibadat kita, dan kita gambarkan yang Allah Ta'ala ni sedang melihat kita dan menilai kita, lihat ibadat kita. Seperti mana dalam hadis kan disebut, kita kena gambarkan ihsan kan. Ihsan, kena ada rasa ihsan. Dia seolah-olah kita beribadat, kita lihat Allah Ta'ala walaupun sebenarnya kita tak lihat. Macam itulah. Okey, pedoman surah. So, pengajaran daripada surah ni, pertama yang kita boleh belajar, kita tidak perlu bersedih hati. Tertinggal bersedih hati jika diejek kerana melakukan satu benar. Kalau kita sampaikan something yang betul, yang benar, jangan rasa frust, rasa sempit hati. Kan pula zaman sekarang ni kan, kadang dengan media sosial, kita kadang nak sampaikan benda yang betul, tapi orang kecam ke semua. Jangan kita rasa koyak, kecil hati kan. Sebab apa? Kita tahu apa yang kita sampai ni benda yang betul. Orang nak terima tak terima tu lain cerita. Yang penting usaha kita dah buat. Kalau diterima baguslah. Kalau tak terima, dia yang rugi. Macam tu. Yang kedua, banyakkanlah berdoa memohon kekuatan apabila berada di dalam kesukaran. Doa ni senjata mukmin. Kita nak dapat kekuatan, nak dapat bekalan supaya kita tabah, sampaikan kebenaran. Caranya adalah berdoa. Jangan putus asa. Jika kita terus berusaha, maka Allah Ta'ala akan membantu kita, InsyaAllah. So, alhamdulillah, kita dah habis tadabbur surah Al-Insyirah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mengikuti video saya kali ini. InsyaAllah ada masa saya akan sambung pada surah yang seterusnya, surah At-Tin. InsyaAllah ada masa saya akan rekod lagi lah. So, nak minta tolong juga, kita sama-sama sebarkan lah video ni untuk rakan-rakan kita tengok lah, insyaAllah. So, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.